Hai semua, bagi semua peminat politik, Anda pasti pernah mendengar dengan perkataan ini. Ini semua salah DAP. Ulasan malam ini tajuknya, salahkan DAP, jalan paling selamat bagi PAS. Dipetik daripada Malaysia Kini. Menurut ulasan ini, saya merujuk kepada kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mendakwa Parti Muda cuma umpan DAP untuk memancing undi belia Melayu yang dilaporkan dalam portal berita Malaysia Kini. PAS hanya mula diterima masyarakat umum sejak mantan presiden mereka, almarhum Datuk Fadzil Nur, dilantik sebagai pengerusi memimpin Gerakan Keadilan Rakyat, Gerak dan Barisan Alternatif pada tahun 1998. Biarpun PAS bersama Parti Semangat 46 membentuk Angkatan Perpaduan Ummah APU mendepani UMNO dalam PRU 1990, kerjasama tersebut belum cukup kuat untuk mengangkat PAS ke pentas perdana politik Malaysia. PAS masih dilihat sebagai parti politik kampung sebelum itu. PAS hanya mendapat manfaat daripada gelombang reformasi 1998 dan dalam PRU 1999 mereka berjaya menawan Terengganu, mengekalkan Kelantan dan menambah 20 lagi kerusi parlimen berbanding hanya 7 kerusi yang diperoleh mereka pada tahun 1995. Sejak itu, PAS tidak lagi konsisten bersama Gerakan Rakyat. PAS hanya bijak menemplak kawan dan lawan, melakukan kerjasama politik yang tidak langsung menguntungkan ahli-ahlinya dan rakyat Malaysia secara amnya. Keputusan PAS bersama DAP dan PKR dalam Pakatan Rakyat pada tahun 2008 hanya menaikkan imej PAS buat sementara waktu sahaja dan PAS mempersia-siakannya. Gagal faham real politik pada tahun 2014. PAS tidak lagi menjadi watak penyatu seperti yang pernah kita lihat pada karisma almarhum Ustaz Fadzil Nur. Presiden PAS yang ada pada hari ini hanya tahu memainkan watak sebagai pemecah belah kerjasama politik yang dia sendiri usahakan. PAS kemudiannya memasuki gelanggang PRU 14 dengan membentuk Gagasan Sejahtera Bersama Ikatan dan Berjasa tanpa memahami real politik semasa. PAS yang dipimpin oleh Hadi Awang ternyata tidak langsung memahami keresahan rakyat waktu itu. Gelombang rakyat di seluruh negara yang menolak kepimpinan BN dan Najib gagal diterjemah sebagai langkah politik oleh PAS. Amat malang sekali ketika itu PAS langsung tidak menyadari langsung yang mereka cuma menjadi watak pemecah belah rakyat yang melakukan penyatuan semua pihak untuk menumbangkan rejim BN. PAS yang hanya menangi 18 kerusi parlimen bagaimanapun berjaya mencapai cita-citanya menjadi sebagian daripada kerajaan persekutuan melalui langkah Sheraton, sesuatu yang saya yakin tidak akan sekali dilakukan oleh almarhum Ustaz Fadzil Nur. Membentuk sebuah kerajaan melalui tebu katap, pintu belakang dan bukan dengan jalan terhormat seperti memenangi pilihan raya, bukanlah daripada citra PAS seperti yang pernah diimpikan oleh almarhum Ustaz Fadzil Nur. Malah bukan sesuatu yang sepatutnya datang daripada parti yang mendakwa mereka adalah sebuah parti Islam. PAS dan UMNO yang dikalahkan melalui PRU 14 sebelum itu telah membentuk Muafakat Nasional yang turut menganggotai Kerajaan Perikatan Nasional PN di peringkat persekutuan, namun kini sudah mula berbala sesama sendiri. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor bulan depan, perbahalahan PAS yang berada dalam PN dan UMNO yang berada dalam BN tidak boleh disembunyikan lagi. Mereka berperang seolah-olah mereka datang dari dua kumpulan berbeza oleh pembangkang dan kerajaan, walhal kedua-duanya di pihak yang sama sebagai sebagian kerajaan di bahagian pusat. Suka saya mencadangkan kepada Presiden PAS supaya berhentilah memainkan watak pemecah belah rakyat. Presiden PAS tentunya tahu yang zaman ini telah banyak berubah dan anak muda semakin bijak berpolitik. Mereka tidak lagi boleh dibeli dan dipengaruhi dengan amanat seperti 40 tahun yang lepas. Presiden PAS mesti mengakui kelemahan dan tidak lagi terbuai dengan kegagalan yang memahami real politik seperti dalam PRU 14 yang lalu. Presiden PAS sadar akan kelemahan partinya dalam menggamit minat anak muda yang lebih memilih untuk bersama gelombang kebangkitan semula rakyat.
Tidak kiralah melalui amanah PKRDAP maupun parti baru seperti Muda. Apabila PAS bukan menjadi pilihan anak muda Malaysia, menyalahkan DAP adalah jalan paling selamat untuk PAS. Oleh itu, dengan penuh rasa hormat, saya memohon Presiden PAS supaya menarik balik kenyataannya dan berhentilah memainkan watak pemecah belah ini. Ditulis oleh Nur Wismari Ramli, Setiausaha Politik kepada Ahli Parlimen Segambut Hanahyo. Tulisan ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia kini. Sekian dulu untuk malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu paling hangat petang ini kita petik daripada Malaysia kini apabila Tommy Thomas menafikan disuap untuk lepaskan kes dadah anak tycoon. Hahaha, ini isu paling hangat. Dipetik dari Malaysia kini. Siapa tidak kenal dengan Tommy Thomas? Bekas Ketua Peguam Negara. Bekas Peguam Negara Tommy Thomas menepis dakwaan bahwa dia bersikap korup semasa mengendali kes jenayah ke atas anak lelaki ahli perniagaan terkenal Vincent Tan. Dakwaan itu dibuat di akaun Twitter edisi khas yang tidak dikenali pengendalinya. Dalam ucapannya, edisi khas mendakwa salah seorang anak lelaki Tan, yaitu Vincent Tan, ditahan atas kesalahan dadah pada tahun 2019, tetapi didakwa mereka sudah dilepaskan oleh Tommy Thomas. Dalam satu kenyataan hari ini, Thomas berkata, selepas anak lelaki Tan didakwa, peguam-peguam tertuduh mengemukakan representasi bertulis kepada Jabatan Peguam Negara AGC. Menurut Thomas, menerima permohonan bertulis untuk mempertimbang semula pertuduhan adalah kejadian biasa di AGC. Kejadian biasa. Saya bacakan lagi. Menurut Tommy Thomas, menerima permohonan bertulis untuk mempertimbang semula pertuduhan adalah kejadian biasa di AGC. Surat-surat ini dibawa ke pengetahuan saya untuk diputuskan. Setelah mengkaji representasi dan kertas penyiasatan, menyemak semula peruntukan undang-undang berkaitan dan berbincang dengan pegawai kes, semua timbalan pendakwa raya, saya ingat yang saya mengurangkan pertuduhan. Katanya, Tommy Thomas menafikan telah membantu atau disuap untuk lepaskan kes dadah anak tycoon. Tetapi dalam laporan ini, Tommy Thomas mengatakan, saya ingat yang saya mengurangkan pertuduhan, katanya. Tommy Thomas memandangkan dia tidak mempunyai akses kepada sebarang dokumen dan file yang diselia oleh pihak yang menyediakan kertas siasatan. Dia tidak lagi berupaya mengemukakan sebarang perincian lanjut. Pun begitu, ditegaskan oleh Tommy Thomas bahwa dia tidak pernah bersikap korup maupun menerima rasuah daripada Tan atau sesiapa sahaja semasa menjawat jabatan peguam negara. Tambahnya, dia tidak pun mengenali Tan sebelum menjadi peguam negara maupun mewakili Tan atau kepentingan perniagaannya. Kejinya dakwaan dan masa serangan ini dibuat ke atas integritas saya adalah berhubung kait dengan perbicaraan Roger Ng yang baru berlangsung di New York membabitkan penyalahgunaan uang milik Malaysia. Ahli politik dan personaliti negara kita akan ditampilkan apabila keterangan dikemukakan semasa perbicaraan yang telah mendapat liputan media seluruh dunia. Di sebalik ini, saya merupakan sasaran mudah untuk mengalih perhatian, kata Tommy Thomas. Difahamkan anak lelaki Tan dijatuhkan hukuman pada 10 Februari 2020 oleh seorang magistrat di Kuala Lumpur. Pada masa itu, Malaysia kini sudah coba untuk mendapatkan kertas pertuduhan daripada timbalan pendakwa raya, namun permintaan itu ditolak. So sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda berkaitan dengan isu pada petang ini, yaitu Tommy Thomas menafikan disuap untuk lepaskan kes dadah anak tycoon. Walau apapun yang berlaku, kita sebagai netizen dan rakyat Malaysia mahukan kebenaran. Kita tidak mau perkara kayangan, double standard berlaku di Malaysia. Kita mau berlaku adil di mana-mana, di mahkamah maupun undang-undang Malaysia. Kita serahkan pada penghakiman,
kita serahkan pada pribadi yang terlibat ini untuk membuat kenyataan demi kenyataan. Sila tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.